Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang sudi ke channel saya, dan terima kasih juga kepada anda yang telah tekan button subscribe. Bagi yang belum tekan button subscribe, sudilah kiranya anda membuat demikian dengan menekan butang button subscribe, dan jangan lupa loceng sekali. InsyaAllah jika ada perkongsian-perkongsian CAD, CAE maupun perkongsian engineering yang lain, InsyaAllah anda akan menerima notification daripada YouTube. Okey, untuk video kali ini kita masih lagi dalam arahan-arahan asas yang terdapat di dalam AutoCAD. Pada video-video saya yang lepas, saya telah menerangkan kepada anda basic asas yang terdapat di dalam draw ribbon. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan kepada anda basic arahan-arahan asas yang terdapat di dalam modified ribbon. Secara keseluruhannya, modified ribbon ni dia punya arahan ada lebih kurang dalam, saya kira lebih kurang dalam 12 arahan yang pemula-pemula AutoCAD yang perlu tahu cara penggunaan dia sebelum anda memulakan lukisan anda. Okey, untuk video pertama ni saya terangkan kepada anda arahan move. So move ni digunakan di dalam AutoCAD untuk kita ubah suai lokasi-lokasi profil ataupun objek kita ke satu lokasi-lokasi yang lain, supaya jarak maupun figure-figure tertentu ataupun bentuk-bentuk ataupun kita punya profil itu menjadi bentuk final object ataupun final profile. So jom kita ke perisian AutoCAD. Let's go. Okey, sini saya ada satu lukisan yang ada dia punya tingkap dan pintu sekian ni, dan ada jarak-jarak tertentu yang kita boleh masukkan dalam arahan ni. Sebelum saya terangkan arahan move ni, anda jangan confuse. Dia ada satu arahan di mana dipanggil pen, ataupun kalau anda tekan middle mouse, sebab sebelum masa penggunaan saya yang dulu, mouse ni dia ada dua button saja, tapi sekarang ni dah teknologi dah berubah, dia wujudkan roller button. Pada zaman saya pakai AutoCAD ni dulu, dia hanya dua button, iaitu left click and right click. So zaman sekarang ni teknologi dah berubah, dia ada wujudkan middle mouse. Middle mouse tu digunakan untuk kita penkan objek kita tu ataupun view kita tu. Anda jangan keliru, move ni adalah arahan move adalah untuk kita mengubah sesuai objek kita. Tapi pan ataupun pen ni, anda tekan dia punya middle mouse tu jangan lepas. Anda tekan middle mouse jangan lepas. Dia akan bentuk macam ada gambar tangan. Kalau anda pasang di skrin saya tu ada bentuk gambar tangan kan. Ini kita dia bukan move the object, dia hanya movekan view kita ke satu view yang lain. So sekarang ni saya ada satu rumah yang macam ni, saya nak viewkan ataupun saya nak movekan view saya ni ke kiri untuk saya nak pergi ke di sebelah kanan punya rumah. So saya boleh bawa mouse ni ke sini, ataupun pen dia kita bawa cursor kita ke kanan ke kiri. Ini hanyalah move view kita, bukan move the object. Anda jangan keliru. Okay, untuk arahan move yang ni pula adalah untuk kita nak movekan the object. Okey, sekarang ni kita mari kita gunakan arahan move macam mana. Kalau anda tengok saya punya lukisan ni, dia ada satu tingkap di sini, minta maaf, dia ada satu pintu di sini yang berjarak 2217. Ini saya kira bermakna pintu ni berada di tengah-tengah di antara ruang ni. Jadi move yang boleh saya guna pakai adalah move point to point lah. Move point to point. Okey, untuk arahan move anda boleh, untuk ribbon move anda boleh ke sini, ada move ke situ, ataupun anda boleh saja menggunakan arahan M. Arahan M untuk move, anda boleh gunakan M di skrin saya tu ada. Anda boleh gunakan M. Enter, dia akan berubah kepada select the object. Okey, saya nak select objek ni. Saya nak select objek ni, pintu ni. Select. Okey. Saya nak select objek ni. So and then saya tekan spacebar ataupun enter. Okey. So base point ataupun displacement. Okey. Okey, untuk displacement ataupun kita punya base point tu, saya akan ambil base point di antara tengah-tengah ni. Kalau anda lihat, kalau kotak segi warna hijau tu dia adalah end point. So kalau dia kena segitiga macam ni, dia akan ada midpoint. So saya nak midpoint, saya klik the midpoint. Okey. Sama juga saya nak bawa di tengah-tengah ni, saya dah tahu satu line ni, dia ada midpoint di sini. So dekat sini saya tengah. Sebab bila anda lihat di sini dia ada dua,
ada 2, 2, 17. Maknanya pintu saya berada di tengah-tengah macam ni. Okey. Untuk dia punya atas ni, tingkap atas ni, anda boleh movekan dia. M for move. Okey. Untuk selection, penambahan knowledge atau penambahan tips, dia dalam AutoCAD ni, sekiranya anda klik di bahagian kanan ke kiri, dia akan jadi warna hijau. Warna hijau ni dipanggil crossing selection. Crossing selection, whatever objek ataupun segala objek yang bersentuhan di dalam kotak tu, mahupun di dalam ataupun bersentuhan dengan kotak tu ataupun rectangle sebenarnya ruang selection saya tu, keseluruhan objek akan diselect. Tapi sekiranya anda klik ataupun bawa je cursor ke kanan, daripada, kalau saya buat macam ni, daripada kanan ke kiri ataupun saya buat daripada kiri ke kanan, dia akan jadi warna hijau, warna biru. Tapi kalau saya klik daripada kanan ke kiri, dia akan jadi warna hijau. Ini dipanggil crossing selection. Kalau saya bawa daripada kiri ke kanan, ini dipanggil adalah window selection. Window selection, apa beza di antara crossing selection dengan window selection? Window selection, objek yang akan dipilih ataupun yang akan di-select hanyalah objek yang terdapat di dalam kotak tu saja. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, sekarang ni kalau saya ambil daripada kanan ke kiri, dia akan jadi crossing selection. Crossing selection, bila saya select, kalau anda lihat, saya select, yang akan dipilih, akan diselect adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 objek dengan line ni sekali. Sebab apa saya select daripada kanan ke kiri, dia akan select objek yang di dalam mahupun yang bersentuhan dengan selection saya tu akan dipilih. So dia akan pilih. Berbeza dengan window selection daripada kiri ke kanan. Okey, anda lihat, walaupun line tu yang panjang tu, yang vertical tu di cross dengan window selection saya, tapi yang dipilih hanyalah dua objek ni saja. Jadi pemilihan selection pun amat penting untuk anda mengetahui supaya pemilihan-pemilihan lebih cepat anda untuk membuat lukisan atau profil-profil bila pemula-pemula AutoCAD untuk membuat kerja-kerja lah. Jadi dekat sini saya kira selection yang boleh saya guna pakai adalah window selection. So saya ambil window selection warna biru tu. So dia tidak akan select line tu sekali, dia hanya window tu saja. Okey. So saya ambil arahan M for move. Okey, saya klik mana-mana area. Disebabkan saya dah ada figure saya tak perlu ke point. Macam first tadi pintu saya perlu ke point sebab objek saya tu, reference saya adalah point tu ke point. Tapi sekarang ni saya dah ada figure ataupun dimension untuk saya boleh ubahkan saya punya tingkat ke-4 tu. So saya boleh select je mana-mana. Saya klik sini, saya bawa naik atas, bawa dia lokasi dulu, baru anda masukkan figure dia ataupun dimension dia. Saya masukkan 22, enter. Okey. So dah dapat dah jarak daripada bawah naik ke atas adalah 22. So sekarang ni saya nak bawakan tingkap saya tu daripada kiri ke kanan sebanyak 28. So dekat sini anda boleh saja menggunakan selection M for move. Anda boleh select macam biasa juga, window selection, ataupun kalau anda dah tahu ataupun anda dah select part tu sebelum ni, anda dah guna part tu ataupun anda dah select part tu sebelum ni, dan keempat-empat tu masih lagi diguna pakai untuk di move ke dimensi 28. So anda boleh tekan P untuk previous selection, P, enter. So dia akan select balik part yang sebelum ni kita dah select. So saya tekan enter, and then saya klik, saya bawa ke kanan 28, enter. So sekarang ni okey, sekarang ni kita dah dapat satu part tingkap ni dah betul. So saya kena movekan tingkap yang kedua, ketiga dan keempat ni ke 40 pula, jarak dia 40. Okey, so sekarang ni saya masukkan M lagi, M for move. Okey, kalau anda menggunakan P, previous object, select, anda dah terselect ke semua dah. Memandangkan tingkap yang pertama ni adalah tingkap yang jarak kita dah dapat dan betul. So tapi anda menggunakan selection P for previous. Jadi macam mana kita nak diselectkan balik, diselect tingkap yang dah betul tu, tekan shift jangan lepas, anda select objek. So dia akan diselectkan objek itu. Hanya 3 pintu tingkap yang kedua, 3 dan 4 itu hanya select dan enter. So saya klik daripada sini, bawa saja ke kanan. Saya bawa ke kanan, saya masukkan 40, enter. Okey. Jadi jarak yang ni, yang selebihnya pula adalah 38 dan 40. So dua ni lah. So saya M for move. So kali ni saya gunakan crossing selection lah. Saya select crossing selection. Walaupun di bucu ni saya select
Macam tadi window saya select semua, tapi di crossing selection ni macam saya bagi tahu, sekiranya dia dalam satu profile, dia akan diselect. Okey, enter. So saya bawa dia ke kanan lagi 38, enter. So ini yang ni saya bawa dia lagi yang satu, masuk je 40. Okey, selesai dah saya punya arahan move ni untuk tingkap ni. Okey, kita tengok ini pula. Kita tengok yang ni semua duduk kat sini. Saya punya tingkap sini. So yang ni point to point lah. Bila kita ada point ni, kita dah tahu point ini bertemu dengan point sini. So saya kena select point. Sebab dia tak bagi dimension, dia bagi tahu kat sini point to point saja. So saya ambil M for move, saya select object, saya klik and then view ni. Okey, kali ni dia 99 juga. 99 dia duduk atas sama line dengan yang panjang ni. C bermakna kotak ni ataupun saya punya tingkap ni, tingkap di atas bumbung dengan tingkap ni. Okey, tingkap ni di wall tingkap, wall window. Okey, sekarang ni wall window ni saya nak masukkan di sini. Kalau saya masukkan tengah ni, boleh saja saya menggunakan teknik klik sini and then klik sini. Okey, lepas tu saya move sekali lagi, saya ambil P for previous, enter, saya klik, bawa dia ke kanan sikit and then saya masukkan figure dia adalah 9. So masuk 9. So dia akan berada di tengah-tengah. Itu satu teknik yang anda boleh guna pakai. Ataupun okey, anda ambil move, okey, ambil tengah objek ni. So saya dapat ni, tapi disebabkan yang ni satu line dia, bila line ni satu dia adalah panjang, so kita tak dapat dia punya midpoint di antara yang ni. Dia akan berada di tengah-tengah ni midpoint dia. Saya nak objek ni di antara tengah-tengah ni. So saya boleh pakai, saya ambil move, M for move, saya klik, saya tekan control jangan lepas ataupun shift jangan lepas, kedua-dua button ni anda boleh guna. Tekan control anda tekan right click, anda cari mid between two point. Mid between two point bermaksudnya middle between two point ataupun tengah di antara dua titik. Saya ambil titik yang ni, point yang pertama dan point yang kedua. So tengah-tengah dia akan duduk di tengah-tengah. Itu dipanggil mid between two point. Okay, ini saja arahan move yang anda boleh guna pakai untuk mengubah lokasi-lokasi profil anda ke satu lokasi-lokasi ke lokasi yang anda kendaki lah. Okay, itu saja pandangan saya untuk move. InsyaAllah jumpa lagi di video yang lain. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kerana anda sudah menonton video saya. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum. Bye bye.